InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila haratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi rizam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat, hari esok, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadatu wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatu ila al-khairi ibtigha'a biwajhillah wa mardati wa qurbi sawabihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, alhamdulillah kita bersyukur wa ta'ala dapat bersama pada pagi ini untuk kita menyambung sedikit lagi tafsiran kita, tafsiran surat Yasin, satu ataupun dua ayat. InsyaAllah dapat berkongsi, mudah-mudahan dengan ada tafsiran pada pagi ini sebanyak dapat menambahkan ilmu kita, menambahkan keyakinan kita kepada agama kita sendiri. Sampai itu kita dapat memberikan motivasi pada kita untuk meningkatkan lagi amalan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kita akan lihat pada pagi ini itulah ayat yang ke-65, 65, 66 dan seterusnya, insyaAllah. Di mana dalam ayat yang ke-65 Allah Ta'ala menyebut Al-Quran, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatim famastata'u mudiyya wa la yarji'un wa man nu'ammihu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Sadaqallahul azim. Itu ayat yang ke-65 sampai ayat 68. Baik, kita lihat pada ayat 65 semula. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya pada hari ini, ialah pada akhirat itu, nakhtimu ala afwaihim, kami menutup akan mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan naik saksilah kepada kami itu akan tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan menaik saksi jugalah apa-apa yang telah mereka usahakan. Wa tukallimuna maksudnya berkata-katalah akan anggota tangan mereka, kan, tangan-tangan mereka beritahu di atas segala kesalahan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pula menjadi saksi
terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi Ibn Katsir menyatakan bahawa ayat ini mendedahkan perihal keadaan orang-orang musyrik, kafir dan munafik pada hari akhirat besok. Ketika dibicarakan, ketika mereka dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menafikan, dan ketika mereka menafikan jenayah dosa yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup dalam dunia, dan mereka bersumpah bahawa mereka tidak melakukan dosa-dosa tersebut, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menutup dan menegah mulut mereka daripada berkata-kata. Ini nak gambarkan pada kita suasana akhirat besoklah, yang mana akan berkata-kata pula anggota yang lain. Lalu berkatalah panca indera mereka, serta mendedahkan segala keaiban dan keburukan mereka, dan juga tingkah laku yang zalim yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup dalam dunia dahulu, termasuklah mereka itu memukul dan juga menghinakan para nabi dan para rasul mereka yang telah diutuskan kepada mereka. Jadi nak menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan anggota-anggota badan lain berkata-kata. Nabi Muhammad SAW sabda dalam satu hadis, "Summa yuqalu lahu al-an nab'asu syahidana alaina wa yatafakkaru fi nafsihi man zalladhi yashhadu alayya fayuhtamu ala fihi wa yuqalu li fakhizihi wa lahmihi wa izamihi intiki tiku fakhizahu wa lahmuhu wa izamuhu bi'amalihi wa zalika li'uzzira an nafsihi wa zalika al-munafiq wa zalika allazi yaskhatu Allah alaihi wa zalika allazi yaskhatu Allah alaihi, rawahu Muslim wa an Abi Hurairah. Maksudnya summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan baginya al-an pada masa itu, nab'asu syahidana alaina, kami utuskan saksi bagi kamu sekarang. Kami utuskan saksi pada kamu sekarang. Ini contoh-contoh kata perbantahan yang ada, yang berlaku pada akhirat besok. Itulah kata hari penghisapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada permulaannya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan, tidak mengizinkan lagi panca indera berkata. Yang dibenarkan masa itu ialah mulut-mulut mereka berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dimaksudkan kesalahan mereka, maka mulut-mulut tadi menafikan di atas segala kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan saksi. Nab'asu syahidana alaika, kami datangkan saksi atas kami untuk engkau. Wa yatafakkaru fi nafsihi man zallazi yashhadu alayya. Lalu dia pun berfikir, dia berfikirlah, siapa yang saksi akan menyaksikan atas aku. Fayuhtamu ala fihi fahmihi, lalu ditutup akan mulut mereka. Wa yuqalu li fakhizihi wa lahmihi wa izamihi antiki, lalu dikatakan kepada pahanya dan kepada dagingnya dan kepada tulangnya, intiki, berkatalah kamu, ataupun betul-betullah kamu. Patantiku fakhizahu, maka berkatalah, betul-betullah akan paha dia. Walahmuhu, dan betul-betullah akan daging dia. Wa izamuhu, dan betul-betullah akan tulang dia. Bi'amalihi, dengan amalan yang telah mereka, keburukan yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Wa zalika liyu'ziru an nafsih, demikian tadi untuk melemahkan akan dirinya sendiri. Wa zalika al-munafiq, dan itulah dia tuan-tuan orang munafik. Wa zalika allazi yaskhatu Allah alaih, dan itulah dia orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala murka terhadap dirinya. Ni nak gambarkan suasana tadi lah. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan saksi, yang mana anggota badan mereka akan mula berkata dan berbicara untuk mendedahkan segala keaiban-keaiban dan juga kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Yang mana pada mulanya mereka menafikan kesalahan tersebut, tiba-tiba anggota badan mereka pun berkata-kata dan mendedahkan
sendiri kesalahan-kesalahan yang memang mereka telah lakukan ketika hidup dalam dunia. Utbah bin Umair berkata, sesungguhnya dia telah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, an Utbah bin Amir annahu sami'a Nabi SAW yaqul, inna awala ma yatakallamu minal insan hina yukhtamu ala afwahi fahizahu minar rijli yasar rawahu Ahmad at-Tabrani. Ada satu hadis riwayat daripada Utbah bin Amir. Ni nak cerita tentang anggota mana yang berkata dahulu lah. Anggota mana yang berkata dahulu ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anahu sami'a Nabi SAW. Bahawa sesungguhnya dia telah mendengar Nabi SAW Muhammad SAW bersabda, inna awala ma yatakallamu minal insan hina yuhtamu ala afwahi fahizahu. Sesungguhnya yang pertama sekali akan berbicara ataupun berkata-kata daripada manusia ketika ditutup akan mulut-mulut mereka, iaitulah fahizahu, iaitulah peha dia. Peha dia minar rijlil yasar, peha yang di sebelah kiri. Peha yang sebelah sini lah ia akan berkata dahulu. Pada masa tersebut kan mereka merasa sangat rugi, mereka sangat duka cita dan mereka sangat terperanjat lah di atas apa yang telah berlaku. Mereka tidak pernah menyangka bahawa anggota badan mereka boleh berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menyebut dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari yang menakutkan itu, yakni hari kiamat, Allah Taala akan menutup mulut orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang munafik, sehingga menyebabkan mereka tidak mampu berkata-kata dengannya. Dr. Wabah Zuhairi dalam tafsir Al-Munir, dia ada tafsir Al-Munir, besar tafsir ini, berjilid-jilid, mentafsirkan nakhtimu ala afwahihim, maksudnya namna'uha minal kalam. Namna'uha minal kalam, yang ini kami tegah mulut mereka daripada berkata-kata. So kesimpulannya, nakhtimu mengandungi dua makna. Ni nakhtimu ni ada dua makna. Pertama, sama ada kami tutup mulut mereka atau kami tegah mulut mereka daripada kata-kata. Jadi sama ada kami tutup mulut mereka ataupun kami tegah mulut mereka daripada berkata-kata, daripada berbicara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian watukallimuna aidihim, dan yang akan bercakap nanti ialah tangan-tangan kami ataupun tangan-tangan mereka dengan memberitahu dosa-dosa yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup dalam dunia. Kemudian watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka pula menjadi saksi terhadap dosa-dosa yang telah mereka usahakan ketika mereka hidup dalam dunia dahulu. Syekh Syahibuddin Al-Rusi pernah berkatakan, dikaitkan dengan at-takallim bercakap dengan tangan, dan asyahadah penyaksian dengan kaki, kerana kebanyakan amalan disandarkan kepada tangan. Kerana kebanyakannya amalan tadi disandarkan kepada itulah. Dan biasanya tangan yang banyak melakukan kerja berbanding dengan kaki. Kaki banyak berjalan, dan kaki juga banyak berjalan, dan jadi kaki menjadi saksi jugalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kebanyakan amalan disandarkan kepada tangan. Sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, dia kata, inna anzalnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu tubara. Sesungguhnya kami telah memperingatkan pada kamu, wahai orang kafir, seksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangan mereka. Surah An-Naba ayat 40. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, liya'kulu min samarihi wa ma amilat aydihim. Liya'kulu min samarihi wa ma amilat aydihim. Maksudnya, supaya mereka dapat makan daripada buahnya dan daripada apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, zaharal fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, dan telah nampak kerosakan di darat, di laut, di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi tangan-tangan manusia lah
yang telah kata merosakkan alam, merosakkan dunia ini, kan? Dan juga hasil dia sebenarnya hasil daripada pemikiran mereka jugalah. Hari daripada pemikiran mereka yang menjurus pada kerosakan, jadi membawa kepada tangan, membawa pada kaki dan sebagainya, yang akan menggerakkan semua tadi, kan? Kalau nak merosakkan hutan contohnya, maka tanganlah mereka peranan dengan menggerakkan jentera. Menggerakkan jentera, dengan jentera tadi maka hutan-hutan habis dijarah, hutan-hutan habis diterangkan dan dikeluarkan segala balak-balak yang terdapat hutan tadi, kan, dengan tujuan untuk kegunaan manusia, dan ada juga kan untuk keuntungan orang-orang yang meneroka hutan tersebut. Ibnu Al-Jauzi dan Mawardi dalam tafsirannya menyatakan ada 4 sebab Allah Ta'ala mengunci dan menegah mulut mereka daripada berkata-kata. Pertama, kerana pembohongan mereka. Yang pertama, kerana pembohongan mereka. Okey. Demi Tuhan kami tak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka di atas pembohongan ini Allah Ta'ala tutup mulut mereka, mulut-mulut mereka, dan berkatalah panca indera mereka. Kerana pembohongan mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka menafikan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mulut-mulut mereka dikunci, lalu berkatalah panca indera mereka di atas segala perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ceritakan dalam Quran, dalam surah Am ayat 22-23, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Quran, tuan-tuan, wa yauma nahsyuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum allazi kuntum taz'amun summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahu rabbina ma kunna musyrikin. Wallahu rabbina ma kunna musyrikin. Ingatlah pada hari akhirat kami himpunkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, manakah orang-orang dan benda-benda yang dahulu kamu sifatkan, yang menjadikan sekutu selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tidaklah ada akidah kufur mereka selain daripada mereka menjawab dengan dusta, demi Allah Tuhan kami tak pernah menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu jua pun. Mereka menafikanlah di atas segala perbuatan-perbuatan syirik yang telah mereka lakukan. Baik. Jadi Imam Al-Jauzi dan Mawardi dalam tafsiran menyatakan ada 4 sebab Allah Ta'ala mengunci dan menegah mulut mereka daripada berkata-kata. Pertama tadi kerana pembohongan mereka. Jadi mereka menafikan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan ataupun mengizinkan anggota badan berbicara untuk mendedahkan segala pembohongan mereka itulah pendustaan mereka dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, yauma nahsyuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum allazi kuntum tazumun. Pada hari kami bangkitkan mereka semua, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala di dunia, aina syurakaukum allazi kuntum tazumun, di manakah dia sekutu-sekutu kamu yang mana kamu dakwa mereka lebih berkuasa selain daripada Allah Ta'ala. Semalam takun fitnatuhum, kemudian tidak ada akidah kufur mereka selain daripada mereka menjawab qalu wallahu rabbina ma kunna musyrikin. Mereka kata demi Allah
Allah lah Tuhan kami, tiadalah kami daripada orang-orang yang syirik kepadamu, ya Allah. Lalu berkatalah anggota pada mereka. Yang kedua, supaya mereka tahu bahawa anggota-anggota yang menjadi penolong pada mereka ketika melakukan maksiat di dunia, sebaliknya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala perbuatan maksiat yang telah pun mereka lakukan ketika mereka hidup dalam dunia. Kemudian yang ketiga, supaya mereka dikenali oleh ahli masyar dan berbeza mereka dengan orang lain. Inilah dia antara perbezaan-perbezaan lah yang dapat ditunjukkan di hadapan manusia lain. Jadi manusia lain semuanya yang jenis orang yang kufur pada Allah Ta'ala tadi, yang kepada Allah, yang belum lagi dihisap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masing-masing tunduk kan, dalam keadaan sungguh, dalam keadaan sedih, mengenangkan nasib mereka nanti ketika dibicarakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah menganggap apa akan terjadi pada mereka. Kemudian yang keempat, dengan ikrar atau pengakuan yang diucapkan oleh panca indera adalah lebih kukuh berbanding dengan ikrar atau pengakuan diucapkan dengan lidah. Kerana lidah ni banyak jenis pembohong. Banyak lidah ni jenis pembohong, kan, pendusta, kan. Lidah banyak, orang kata pepatah menyatakan, orang kata lidah bercabang dan sebagainya. Kerana lidah ni tidak bertulang, dan dia banyak berdusta, cakap bohong. Maka mereka juga cuba berdusta di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dah Tuhan sekalian alam. Maka Allah Ta'ala mengizinkan anggota badan untuk mendedahkan kekaipan tadilah. Kemudian pengajaran daripada ayat pertama, manusia tak mampu menyembunyikan kesalahan dosa yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup dalam dunia. Kerana yang menjadi saksi di atas perbuatan tersebut ialah anggota badan manusia mereka sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahika faqala hal tadruna mimma adhauka. Qala hal tadruna mimma adhauka. Qala kunna wallahu rasuluhu a'lam. Qala min mukhatibatil abdi rabbah yaqulu ya rabbi alam tujirni minaz zulmi. Yaqulu ya rabbi alam jirni minaz zulmi. Qala yaqul bala. Qala fayaqulu fa inni la ujizu an nafsi ila syahidan minni. Qala fayaqulu kafa bi nafsi al yawma alayka syahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Qala fayukhtamu ala fihi fayuqalu li arkanihi intiki. Qala pantantiku bi'amalihi. Qala summa takhalla bainahu wa bainal kalam. Qala fayakulul bu'da lakunna wa suhqan fa'an kunna kuntu unafil. Fa'an kunna kuntu ufadir. Daripada Anas bin Malik, katanya ketika kami berada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami melihat beliau ketawa. Fadhahika, lalu kami melihat baginda Rasulullah ketawa. Faqala hal tadruna mimma adhauka. Lalu dia berkata, adakah kamu tahu apa yang menyebabkan aku ketawa? Maka Anas bin Malik pun berkata, kunna Allah wa Rasulullah alam. Allah Ta'ala dan Rasul beritahu kenapa engkau ketawa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun berkata, aku ketawa mengenangkan seorang hamba yang akan menghadap kepada Tuhannya. Lalu hamba tadi berkata, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah memastikan bahawa engkau tidak akan berlaku zalim terhadap diriku? Ya Rabbi alam tuhzini minaz zulmi. Wahai Tuhanku, bukankah engkau dulu menyatakan bahawa engkau tak akan berlaku zalim terhadap diriku? Qala yaqulul bala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, benar. Bahkan memang benar, aku tak akan berlaku zalim. Lalu berkata lagi hamba tadi, sesungguhnya aku tidak menerima kesaksian tentang diriku melainkan saksi dari dalam diriku sendiri.
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, cukuplah hari ini dirimu sendiri menjadi saksi di atas dirimu dan malaikat-malaikat pencatat yang mulia menjadi saksi daripada luar. Kemudian ditutup mulutnya. Lalu diperintahkan anggota tubuh badan si hamba tadi supaya bercakap. Lalu bercakaplah anggota tubuh badannya. Qala fa yukhtamu ala fihi. Lalu ditutup akan mulut mereka. Wa yuqalu li arkanihi. Lalu dikatakan kepada anggota badan dia, intiki, berbicaralah. Fatantatiku bi amalihi. Lalu berbicaralah anggota badan tadi dengan segala amal-amalan lakukan tadi ketika hidup dalam dunia. Baik, kemudian lalu berkatalah anggota tubuh untuk menjelaskan segala amalannya. Setelah selesai, diberikan si hamba tadi kesempatan berkata-kata kembali. Lalu dia berkata, celakalah sekalian kamu, jauhlah sekamu, sengsaralah kamu. Aku menutup mulut, kamu pula berkata, padahal kamu semua aku perjuangkan. Padahal kamu semua aku perjuangkan. Walakinna wasuqan fa anna kunna ufadil. Inilah aku kata antara pengajaran ayat yang kita dapat daripada pembahasan kita pada pagi ini. Cukuplah satu ayat yang kita dapat kongsi, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan satu ayat yang kita kongsi pada pagi ini, sikit sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita, meningkatkan lagi keyakinan dia, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu saja satu ayat yang kita kongsi. Insya-Allah akan datang ada masa ketikanya kita akan sambung lagi tafsiran ayat surah Yasin ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qina as-sadiqa ma'alam taqabbala waskan halalan mubarakatan katsira. Wasyani fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahlana budu'a alifim. Tawassana bi zitil jabarut wa tasamna bi zitil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat tani wa dhulba bi lutfika ya latif ya khabir ya arhamar rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum.